Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli kumpulan 8 terdiri daripada saya Nurul Izzati binti Samuri serta sahabat saya Dewi Nurnisha binti Abdul Rahim, Muhammad Huzaifah bin Nur Mazli, Nazihah Amani binti Hilmi, Najahus Sakinah binti Yusuf serta Ahmad Aiman bin Sulaiman. Berikut merupakan isi kandungan di dalam pembentangan proposal kami. Yang pertama, pengenalan apa itu cultured myth. Cultured myth, hubungan antara manusia dan agama. Cultured myth, peranan sains dalam kehidupan. Cultured myth, sistem dan nilai etika. Proses penghasilan cultured myth. Peranan atau kepentingan cultured myth dalam kehidupan. Kebaikan cultured myth, kesimpulan serta rujukan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengenalan apa itu cultured meat. Cultured meat atau lebih dikenali sebagai daging kultur merupakan seketul daging yang telah diproses di sebuah makmal sains yang diketuai oleh para saintis dalam mencari alternatif lain bagi sumber makanan yang lain seperti contoh pemeliharaan haiwan di ladang, memburu di hutan ataupun memancing di laut. Daging tersebut akan diproses melalui satu penumbuhan khusus dengan mengawal keadaan suhu dan faktor-faktor lain dengan menggunakan peralatan makmal supaya daging tersebut dapat dihasilkan dengan berkualiti tinggi dan boleh digunakan. Proses tersebut menggunakan sel haiwan sebagai asas dalam menjayakan teknik tersebut dan seterusnya menggunakan kaedah kejuruteraan tisu yang digunakan juga dalam perubatan regeneratif iaitu proses penggantian sel dalam memulihkan sel supaya berfungsi dengan normal secara tradisional. Kita lihat pula dari aspek cultured myth, hubungan antara manusia dan juga agama. Okey, hubungan antara manusia dan daging yang dihasilkan secara kultur ini mempunyai pelbagai perbezaan pendapat bergantung kepada kepercayaan dan pandangan dalam setiap agama. Yang mana kita boleh lihat di sini, yang pertama dari segi agama Kristian. Banyak penganut agama Kristian mungkin tidak mempunyai masalah dengan pengambilan daging yang dihasilkan secara kultur kerana daging tersebut tidak berasal daripada pemotongan haiwan yang hidup. Namun, pandangan boleh berbeza antara denominasi dan juga individu. Baiklah, yang kedua, dari segi agama Islam, hukum halal yang dibenarkan ataupun hukum haram yang dilarang adalah sangat penting dalam pemilihan makanan, di mana penggunaan sel haiwan ini untuk menghasilkan daging kultur ini akan memerlukan fatwa, di mana fatwa ini merupakan keputusan hukum Islam dari autoriti agama yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah bagi menentukan status halal atau haram daging kultur tersebut. Dalam agama Yahudi pula, mereka sama seperti dalam agama Islam yang mana mereka ada isu kosher iaitu dibenarkan dan isu non-kosher yang tidak dibenarkan dalam pemilihan makanan. Di mana daging yang dihasilkan secara kultur juga dalam agama mereka ni memerlukan panduan Rabbi, maksudnya panduan yang diguidekan oleh agama mereka untuk menentukan status koshernya, sama ada dibenarkan untuk dimakan ataupun tidak dibenarkan untuk dimakan. Dalam agama Hindu juga, sebahagian besar penganut agama Hindu ini adalah vegetarian, di mana mereka melihat daging ni sebagai makanan yang dilarang. Oleh itu, pendekatan terhadap daging kultur ini boleh berbeza-beza. Tetapi sebahagian besar orang yang menganuti agama Hindu, mereka adalah vegetarian dan mungkin akan lebih suka makanan nabati daripada daging. Seterusnya kita lihat kepada agama Buddha, di mana penganut agama Buddha ini juga menghindari daging dalam diet mereka. Namun begitu, pendekatan mereka terhadap daging kultur boleh berbeza terhadap setiap individu. Kita teruskan pula lihat kepada atheist atau agnostik, di mana individu yang tidak mempunyai kepercayaan agama seperti atheist dan agnostik ini mungkin lebih menerima makanan yang dihasilkan secara kultur tanpa pertimbangan agama. Baik, terima kasih. Seterusnya saya Muhammad Huzaifah bin Nur Mazli akan menyambung pembentangan topik cultured myth berkaitan dengan peranan sains dalam kehidupan. Baik, yang pertamanya, sistem pengeluaran daging semasa ini menggunakan terlalu banyak sumber tenaga yang memberikan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar dan juga melibatkan penderitaan terhadap haiwan
dan juga dikaitkan dengan beberapa isu kesihatan awam seperti contoh pada pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020, yang mana pada waktu ketika itu bukan sahaja manusia yang berjangkit ataupun yang terjangkit dengan COVID-19, malahan haiwan juga terjangkit dengan virus tersebut. Jadi ia akan menaikkan atau meninggikan risiko kesihatan terhadap penduduk yang menggunakan daging semasa. Seterusnya, permintaan global juga diramalkan akan meningkat dengan lebih pesat kerana populasi dunia yang semakin bertambah. Baik, pada poin seterusnya, dari sudut kitaran hayat pula, cultured meat akan menggunakan sumber yang jauh lebih sedikit dan juga boleh mengurangkan pencemaran dan juga eutrofikasi. Pada poin yang seterusnya, kajian sains menunjukkan bahawa jika cultured meat dihasilkan menggunakan bahan tenaga yang boleh diperbaharui, ia boleh mengurangkan risiko pelepasan gas rumah hijau sehinggakan 92% dan juga dapat mengurangkan penggunaan tanah sehingga 90% berbanding dengan daging lembu konvensional. Dan pada poin yang terakhir pula, pengeluaran daging komersial berlaku sepenuhnya tanpa antibiotik dan berkemungkinan mengakibatkan lebih sedikit insiden penyakit yang dibawa dalam pemakanan. Kerana apa? Kerana ia kekurangan risiko pendedahan terhadap patogen enterik. Isu mengubah ciptaan di mana terdapat sebahagian pihak cuba mengharamkan daging kultur dengan alasan ia bertentangan dengan sunnatullah. Terdapat juga beberapa pihak yang melakukan soal selidik dan mendapati kewujudan pengguna yang beragama sama ada Muslim, Kristian, Yahudi dan Hindu menolak memakan daging kultur dengan alasan mengubah ciptaan. Oleh itu, setelah dipertimbangkan, maka dia berbalik kepada persoalan daging kultur. Walaupun ia termasuk dalam konsep mengubah ciptaan, namun ia berada dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dibenarkan kerana mempunyai tujuan dan hasil yang baik serta memberi manfaat kepada umum. Justru ia tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah yang dilarang. Yang kedua, kebajikan haiwan. Salah satu dari tujuan daging kultur dicipta adalah untuk memenuhi hasrat aktivis haiwan yang memperjuangkan kebajikan haiwan. Menurut para aktivis haiwan, penternakan haiwan di ladang sangat tidak menjaga kebajikan haiwan, sama ada dari aspek kebersihan, sembelihan dan sebagainya. Sebagai contoh, terdapat sebahagian aktivis haiwan yang tidak mahu memakan sebarang jenis daging dan mengamalkan diet pemakanan secara vegetarian kerana tidak mahu menyakiti dan menyeksa haiwan. Menurut mereka, perbuatan menyembelih haiwan adalah tindakan yang menyeksa haiwan. Mereka turut menentang penggunaan haiwan dalam ujian makmal, seperti penggunaan tikus, hatta penggunaan sel sekalipun. Namun begitu, penciptaan daging kultur tetap tidak akan terlepas dari unsur mengambil sel dari haiwan dan melakukan uji kaji terhadap haiwan atau sel tersebut. Seterusnya, kebajikan peternak dan isu monopoli. Selain perbincangan mengenai kebajikan haiwan, satu aspek yang ditimbulkan oleh pihak penternak adalah isu kebajikan peternak serta kebarangkalian mewujudkan monopoli oleh beberapa syarikat pemprosesan daging. Hal ini kerana teknologi pemprosesan daging melalui pengkulturan tidak memerlukan kepakaran peternak. Sebaliknya, syarikat boleh menghasilkan daging melalui bioreaktor yang mampu menampung keperluan daging. Baiklah, kita teruskan kepada proses penghasilan cultured meat. Proses ini dihasilkan melalui pengambilan sel stem daripada haiwan seperti ayam, lembu dan sebagainya. Berikut di atas merupakan jadual berkaitan dengan sel stem. Sel stem yang digunakan dalam penghasilan cultured meat terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sel stem embryo ataupun dikenali sebagai embryonic stem cell, dan yang kedua adalah
sel stem dewasa ataupun dikenali sebagai adult stem cell. Berikut di sebelah merupakan video berkaitan proses pembuatan cultured meat. Perkara peranan penting kesemit dalam kehidupan. Okey, daging kalta ataupun dikenali tisu daging kalta ia memainkan peranan yang penting dalam aspek kehidupan. Okey, perkara pertama sekali adalah industri makanan. Okey, daging kalta digunakan dalam industri makanan sebagai alternatif kepada sumber daging tradisional. Ia membolehkan pengeluaran daging tanpa perlu membunuh haiwan. Ini boleh membantu pengurangan tekanan terhadap persekitaran dan membantu mengatasi isu kebajikan haiwan. Yang keduanya adalah kesihatan. Daging kalta juga dapat memainkan peranan dalam peningkatan kesihatan manusia. Dalam jangka yang panjang, ia dapat membantu mengurangkan masalah yang berkaitan dengan makanan seperti penyakit jantung dan kegemukan dengan mengurangkan pengambilan lemak dan kolesterol yang tinggi. Yang seterusnya adalah konservasi haiwan. Daging kalta juga boleh membantu melindungi spesies haiwan yang terancam dengan menghasilkan daging dari sel-sel haiwan yang tidak perlu membunuh individu sebenar. Ini dapat mengurangkan permintaan terhadap spesies-spesies tersebut yang seringkali menjadi mangsa pemburuan berleluasa. Okey, seterusnya lagi pemakanan masa depan. Dalam konteks peningkatan populasi manusia dan peningkatan permintaan akan sumber makanan, daging kalta juga menjadi salah satu kaedah untuk menyokong pemakanan global yang mampan. Yang terakhir adalah pengurangan impak masa depan. Penghasilan daging kalta boleh mengurangkan impak yang negatif disebabkan oleh industri ternakan konvensional seperti penggunaan tanah yang besar, pemakaian air dan peningkatan gas rumah hijau. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan dengan isi yang seterusnya, iaitu kebaikan cultured meat. Terdapat banyak kebaikan cultured meat. Antara kebaikan yang dapat saya sisipkan adalah dari segi persekitaran, kesihatan, keselamatan makanan dan isu kebeluran dunia. Dari segi persekitaran adalah dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di samping penggunaan air dan tanah adalah rendah berbanding haiwan biasa. Dari segi kesihatan pula, kandungan gizi boleh dikawal dengan memanipulasi komposisi bahan dan lemak. Selain itu, nisbah antara lemak tepu dan juga tidak tepu boleh dikawal dan digantikan dengan penggunaan omega 3 yang berperanan untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Kita pergi pula pada isu keselamatan makanan. Apa itu isu keselamatan makanan? Keselamatan makanan bermaksud merujuk kepada pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan dengan cara selamat bagi mengelakkan pencemaran makanan dan penyakit bawaan makanan. Hal ini demikian kebaikan isu ini berpotensi menghasilkan daging di skala yang besar serta memenuhi keperluan pemakanan disebabkan populasi penduduknya semakin meningkat. Akhir sekali, isu kebuluran dunia dapat ditangani dengan baik kerana penghasilan daging yang memberi protein yang cukup kepada pengguna. Selain itu, wabak penyakit dapat dibendung dan dapat mengurangkan penderitaan haiwan yang diternak, dikurung untuk dijadikan makanan kepada pengguna. Kesimpulan yang dapat kumpulan kami simpulkan adalah cultured meat merupakan daging kultur yang telah dicipta dan dihasilkan oleh manusia dari sudut pandangan sains. Sebagai orang Islam, kita wajib mengenal pasti mengenai sesuatu perkara yang dihasilkan itu dari pandangan perspektif Islam. Ianya haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Hal ini amat penting kerana ciptaan ini juga digunakan oleh umat Islam dalam kehidupan seharian mereka.
Walau terdapat banyak kebaikan dan manfaat yang telah dirumuskan, kita sebagai umat Islam harus menilai agar tidak terpesong daripada landasan Islam. Dan berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.